Balik rumah tengok cermin. Kita semua umur dah 50, 60. Kita nak pergi mana lepas ni? Tak ada tempat lain lah. Kita tuju kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Naiklah kata bang mahal ke tak mahal ke pergi mana-mana. Akhirnya satu tempat sama-sama pergi. Iaitu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebab tu benda yang paling penting dalam hidup kita ni tuan-tuan, amal. Amal apa? Amal soleh, tuan-tuan. Wal asri, Allah kata wal asri. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah tegur kita. Wal asri, biasa terjemah rasminya demi masa. Terjemah yang mudah, yang terus kena kat hati kita, Allah kata, hei manusia, kamu kat dunia bukan lama. Wal asri, demi masa. Hei manusia, kamu kat dunia, aku letak bukan lama sangat. Innal insana lafi khusrin. Allah kata ruginya manusia. Duduk tak lama kat dunia tapi leka. Illal ladina amanu, kecuali orang beriman, yang yakin dengan Allah, yang sayang Allah, yang ingat Allah, yang besarkan Allah, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Tuan-tuan jadi tuan-tuan jangan lupa kalau boleh dalam pengisian kita harian, pastikan kita ada amal soleh. Amal soleh ni luas. Semayang amal soleh tuan-tuan. Kita bekerja cari rezeki halal amal soleh tuan-tuan. Kita masak, orang perempuan masak, amal soleh yang besar. Masak tapi jangan mengongot. Mengongot jadi dah tak jadi amal soleh. Masak tuan-tuan banyak dia punya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kerja tuan-tuan cari rezeki halal 8 jam tu amal soleh 8 jam tu. Kita tidur tuan-tuan amal soleh. Kalau kita niat aku nak bangun malam, aku nak besok aku nak pergi kerja, nak cari rezeki halal, 8 jam kita tidur dari amal soleh. Jadi tuan-tuan, agenda yang kita kena isi dalam hidup kita, yang pertama amal soleh. Itulah yang Nabi bagi kepada Sayyidina Ali dan juga Fatimah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tahu Nabi tak meninggalkan sebarang harta untuk keluarganya kecuali seekor kambing dan beberapa item yang murah. Namun begitu untuk umat, untuk kita ni, untuk keluarga, Nabi tak tinggalkan apa-apa kecuali sikit je. Tapi untuk kita ni umat tuan-tuan, Nabi tinggalkan dua benda yang sangat penting dalam kehidupan. Harta warisan Nabi yang sangat penting yang Nabi tinggalkan dua. Pertama Al-Quran yang ada dekat rumah kita, yang ada dekat handphone kita tu, yang ada dekat iPad kita tu. Siapa ada iPad, tolonglah masukkan Quran. Masukkan harta Nabi dekat situ. Main-main game tak apa, tak salah. Buka Quran tuan-tuan. Itulah harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada internet dekat handphone tak apa, buka yang baik, masukkan. Download Quran yang ada. Ada masa buka. Itulah harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dengan itu, yang pertama Quran, yang kedua sunnah. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan buat kamu wahai umatku, aku sayang kamu, I love you, kata Nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Nabi sebut macam tu tuan-tuan. Nabi sayang kita, Nabi tinggalkan dua perkara. Nabi kata kalau kamu pegang kuat-kuat harta yang aku bagi tu, kamu akan selamat selama-lamanya, tidak sesat sampai akhirat. Kita tidak sesat, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, harta yang pertama apa dia? Quran. Jadi pada malam ni saya nak suruh diri salah dan tuan-tuan semua ambil berat tentang Al-Quran ni. Tuan-tuan ambil berat Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni adalah pengubat jiwa kita. Dia adalah seperti Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas qad ja'askum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Dalam ayat ini tuan-tuan, surah Yunus ayat 75, Allah sebut tentang Quran. Quran ni ada 4 benda kat dalam tu Allah sebut. Yang pertama mau'izah. Quran ni dia boleh tegur kita, mau'izah. Mau'izah dia boleh tegur kita. Siapa yang baca Quran dengan faham pun kena. Dia boleh terasa teguran-teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sifat dia ada 4. Dekat dalam ni dia boleh tegur kita. Dia boleh didik kita. Fungsi dia mendidik kita, Al-Quran. Yang kedua syifa lima fis sudur. Dia boleh membersihkan jiwa-jiwa kita. Jiwa syirik, jiwa ta'ajub, takabur, hasad, dengki, fitnah, suka dalam ni, jiwa suka bangga diri, macam-macam penyakit jiwa ni. Kalau baca Quran tuan-tuan, dia boleh bersih. Sebab Allah sebut macam tu. Quran tuan-tuan yang Nabi tinggalkan, dia ada 4 fungsi dia dalam ayat Yunus 75 ni. Yang pertama mau'izah, dia boleh didik kita. Siapa rajin baca Quran, percayalah cakap ustaz, nanti jiwa dia terdidik.
Dekat rumah kita anak beranak hidupkan budaya Quran walaupun tak banyak. Percayalah cakap ustaz, ni Quran bagi tahu. Anak kita akan terdidik insya-Allah. Yang kedua, wasyifa lima fi sudur, bukan sekadar terdidik tapi dia boleh merawat, boleh menyembuhkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Hasad, dengki, tuan-tuan suka fitnah, suka sangka buruk, negatif memanjang, tuan-tuan benda tu semua boleh dihapuskan, boleh dihilangkan dengan membaca Quran seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagai bukti yang kita biasa dengar kan, macam Sayyidina Umar. Kan kita kenal kan sebelum masuk Islam kan, orang yang garang, orang yang paling benci kepada Nabi Sayyidina Umar lah dekat Mekah. Kalau buka hati dia tak ada benda lain. Dia cerita je harian dia, dalam hati dia nak bunuh Rasulullah. Dia paling benci manusia yang namanya Rasulullah. Itu siapa dia? Sayyidina Umar. Buruk, jahat, penyakitnya hati dia, tuan-tuan. Tapi tengok, masa dia dengar dan masa dia mendengar surah Taha kan, 5 ayat yang depan, dia dengar Allahu Akbar. Daripada benci Nabi, lepas dengar 5 ayat dia, tuan-tuan, dia kejar mencari Rasulullah. Betul tak? Pergi rumah Al-Qam bin Abi Al-Qam, buka pintu, sujud dia, dia peluk Rasulullah. Tuan-tuan, terubat hati dia yang jahat bertahun-tahun dengan mendengar 5 ayat Quran. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita hati ada hasad, banyak negatif, suka sangka buruk, hati kita macam-macam, tuan-tuan, ambil Quran, ambil uduk, baca Quran. Percayalah cakap ustaz, kalau kita istiqomah hari-hari, benda tu akan terbersih lama-lama. Sebab itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Umar dia masuk Islam dengan berkat membaca 5 ayat daripada Quran. Hati jadi bersih daripada kotor, kufur, nifaq macam-macam. Allah bersihkan jadi keimanan yang tinggi, penuh iman dalam hati dia. Jadi itu fungsi Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, ambil berat Al-Quran ni, baca selalu dalam rumah kita dan sebagainya, insya-Allah. Cuma saya nak beritahulah, Sayyidina Umar ni dia masuk Islam, selain daripada dia baca Quran, sebelum tu Nabi doa dia. Nabi doa, Nabi minta, ya Allah, pilihlah salah seorang daripada dua ini, Sayyidina Umar ataupun tak silapnya Abu Jahal. Nabi minta 2 orang tu masuk Islam. Akhirnya Allah pilih Sayyidina Umar. Di sana Umar masuk Islam pertama dengan sebab doa Nabi. Yang kedua dengan sebab dia tengok Al-Quran.